Yang kita tolak dalam tauhid uluhiyah adalah bila mana mereka menyangkakan bahawa amalan tawassul, tabarruk, istighasah itu adalah menyembah lain daripada Allah. Ini sangat keliru. Ya. Bab tawassul ini ada tempat-tempat tak keliru sebenarnya. Cuma ada tempat tertentu saja keliru. Tawassul apa dia? Tawassul kita mengambil sesuatu sebagai wasilah, jalan untuk menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Dalam konteks ni jalan untuk sampai kepada ridha Allah dan jalan untuk mendapat perkenan doa daripada Allah Ta'ala. Ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala sendiri dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu itu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu cari wasilah menuju pada Allah Ta'ala. Mana tawassul dengan makna cari wasilah ni Allah suruh. Baik. Yang tak keliru di kalangan umat Islam, tawassul macam mana? Yang pertama adalah at-tawassulu bi asma'illahil husna, bertawassul dengan nama-nama Allah. Yang tu tidak jadi keliru. Semua orang Islam setuju, bagus kita itu bila berdoa kita tawassul dengan nama Allah. Nak rezeki ya Razak, nak lapang ya Fattah, nak ilmu ya Alim, nak berdepan dengan musuh ya Jabbar, ya Qahhar, ya Muntaqim. Itu namanya at-tawassulu bi asma'illahil husna. Clear. Umat Islam tidak berbalah sebab itu. Yang kedua at-tawassulu bil a'malis solihah, bertawassul dengan amal soleh. Umat Islam pun tak balah. Apa tawassul dengan amal soleh? Yang paling basic, nak dapat ridha Allah, buat amal soleh. Kita nak dapat ridha Allah, main tahajud lah, buat baik pada mak ayah lah, tolong anak yatim lah, buat baik pada jiran tetangga lah, ya. Itu bagus. Yang kedua, kita nak dapat perkenan doa daripada Allah, kita buat amal soleh dulu. Kita nak berdoa ni, benda besar ni. Ya Allah, moga-moga nantilah aku jadi menteri misalnya. Besar tu hajat tu. Maka kita buat amal soleh dulu, kita bersedekah, kita buat apa-apa. Moga-moga dengan amal soleh kita tu Allah perkenan doa kita. Atau amal soleh tu kita buat lama dah. 3 tahun dulu pernah orang tawar rasuah pada kita. Tapi kita ingat Nabi SAW bersabda, ar-rashi wa murtashi kilahuma finnar. Orang yang bagi rasuah dengan orang minta rasuah dua-dua dalam neraka belaka. Tak jadi kita ambil rasuah, padahal kita terdiu sangat. 50,000 anak bagi kita. Tahun ni kita ditipu musibah, ada penyakit, kena fitnah dan sebagainya. Lalu kita angkat tangan, ya Allah dulu hamba pernah tolak orang nak bagi rasuah pada hamba, kali itu amal soleh di sisimu ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba ni. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Yang tu clear, tidak ada kekeliruan. Kekeliruan mula masuk bila at-tawassulu bis solihin, tawassul dengan orang soleh disangkakan haram dan syirik oleh sebahagian umat Islam yang tidak faham pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dia kata, oh tak boleh tawassul. Kita kata, ya Allah dengan berkat Nabi-Mu, ya Allah dengan berkat Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Allah dengan kealiman Imam Syafi'i. Oh tak boleh lagu tu. Tawassul dengan orang soleh ni yang telah mati ni, tawassul dengan makhluk. Bila kita tawassul dengan makhluk, kita menjadikan makhluk sebagai perantaraan antara kita dengan Allah, lagu tu syirik. Betul kan? Tidakkah kamu sendiri membenarkan tawassul dengan amal soleh? Kamu kata tawassul dengan amal soleh tak apa, ya Allah dengan berkat amal soleh saya perkenankanlah doa saya, boleh. Bahawa amal soleh tidak makhluk. Adakah orang soleh saja makhluk, amal soleh bukan makhluk? Kalau kamu kata begitu, kamu menyanggah nas Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu, kita semua makhluk Allah, dan apa yang kamu amalkan soleh atau tidak soleh juga makhluk Allah juga. Apa justifikasi? Tawassul dengan satu makhluk yang namanya amal soleh, boleh, tidak syirik, bagus. Tawassul dengan satu makhluk yang lain namanya orang soleh, oh itu haram dan syirik. Apa justifikasi? Tak ada. Sedangkan tempat perpusingan hanyalah kesolehan. Satu namanya amal soleh, satu namanya orang soleh. Baik. Dan bagaimana nak disyirikkan amalan yang diajar oleh Nabi SAW? Tidakkah Nabi SAW yang mengajar kepada orang buta yang nak jelek supaya berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, doa biasa, wa tawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah, aku bertawajuh menghadap kepadamu dengan Nabi-Mu Muhammad Nabi rahmat. Itu kan tawassul. Bahkan Nabi SAW mengajar boleh menyeru kepada makhluk atas jalan asbab, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqda, wahai Muhammad aku bertawajuh denganmu kepada Tuhanku pada hajatku, moga diperkenankan. Tak lama jelek orang betul, boleh melihat. Kalaulah tawassul dengan orang soleh syirik, mustahil diajar oleh Nabi SAW. Lalu ada sebagian umat Islam dia masih keliru lagi. Oh dia kata itu tak apa, itu sebab Nabi SAW masih hidup lagi. Kalau tawassul dengan orang mati yang tak boleh.
Habis nak tawasul macam mana sekarang ni? Nabi SAW dah wafat, wali-wali ramai yang dah meninggal dunia. Boleh macam ni lah, kita cari orang soleh yang ada di zaman kita ni. Saya kata di Pasir Tumbuh ni kita kenal Tok Guru soleh benar dia ni. Kita pergi Tok Guru hamba ada hajat besar ni, tolong Tok Guru doakan hamba. Tu macam tu tak apa, sebab dia hidup lagi. Tok Guru hamba nak berdoa, Tok Guru tolong aminkan doa hamba. Macam tu tak apa. Tapi kalau Tok Guru tu mati, katalah kita nak pergi minta tawasul dengan dia, siapa-siapa Tok Guru baru mati kemarin, tak boleh lah, pasal dia mati dah. Soalan kita, aina dalil? Awak kata haram syirik ni hukum, bahkan besarlah syirik. Mana dalil? Mana dalil yang mengatakan tawasul hanya boleh dengan orang hidup, tapi haram dan syirik dengan orang mati? La dalila alaihi, tak ada dalil langsung. Ketika Nabi SAW ajar tawasul kepada orang buta tadi, adakah Nabi SAW berkata ini doa tawasul kalau saya masih hidup boleh diamalkan, besok nanti kalau saya telah meninggal dunia maka menjadi syirik kalau diamalkan? Ada tak Nabi sebut gitu? Adakah Nabi menyembunyikan hukum? Itu namanya as-sukutu fi mahallil bayan, diam pada tempat sepatut Nabi terang, makna tak ada hukum macam tu. Yang ada hanya salah sangka. Salah sangka terhadap kejadian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika istisqa minta hujan. Nabi Sayyidina Umar berkata, ya Allah, dahulu kami tawasul dengan Rasulmu, engkau telah beri hujan kepada kami. Sekarang kami tawasul dengan bapa saudara kepada Rasulmu, berilah hujan kepada kami. Maka orang yang keliru dia kata, itulah dalil tak boleh tawasul orang mati. Kalau boleh tawasul dengan orang mati, kenapa tak tawasul direct dengan Nabi SAW? Kenapa pergi tawasul dengan Al-Abbas yang masih hidup? Itu bukan dalil. Itu hanya sangkaan kamu terhadap kejadian yang berlaku. Tak ada Sayyidina Umar kata, ya Allah, dahulu kami bertawasul dengan Rasulmu, tapi oleh kerana haram bertawasul dengan orang mati, kami tawasul dengan Al-Abbas. Tak ada. Itu hanya sangkaan dia. Dan sangkaan dia itu tidak sama dengan kefahaman ahli sunnati wal jamaah bahawa kejadian itu menunjukkan boleh tawasul dengan lain daripada Nabi SAW. Satu. Yang kedua, kan syiar kita ni dalam agama kita ikut salaf, kan? Dalam memahami agama yang paling baik kita ikut kefahaman salaf. Siapa yang lebih salaf berbanding sahabat Nabi? Sahabat Nabi sendiri faham doa tawasul boleh diamalkan selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Sahabat yang bernama Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu ajar doa tersebut kepada seorang lelaki di zaman Sayyidina Uthman bin Affan menjadi khalifah radhiyallahu anhu. Mana lama lepas Nabi wafat, orang lelaki ni ada hajat besar, maka dia kata, kamu baca doa ni. Sekarang ni mana lebih aula, kefahaman sahabat Nabi atau kefahaman kita? Jelas kefahaman sahabat Nabi lebih tepat, dan mereka faham bahawa tawasul itu adalah kerana kemuliaan orang yang kita bertawasul dengannya. Adakah Nabi SAW mulia hanya ketika baginda hidup? Setelah baginda wafat, baginda tidak lagi mulia di sisi Allah? Jelas baginda mulia sentiasa. Maka mengharamkan tawasul dengan orang mati ini la dalila alaihi, tidak ada dalil, melainkan keliru semata-mata dan bercanggah dengan perkara ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, tabarruk. Ada orang sensitif dengan tabarruk. Mana boleh ambil berkat ni? Boleh rambut Nabi dia pergi cium, ni pergi celup dalam air, ni pergi minum air rambut Nabi. Syirik. Sebab rambut tu makhluk. Jadi kita pula pergi cium rambut Nabi, pergi ambil berkat, pergi minum air celupan rambut Nabi, itu syirik. Minum air Tauqat Ali, tak syirik. Makan Panadol, tak syirik. Tabarruk apa dia? Tabarruk kan ambil berkat, maknanya al-barakatu ziyadatul khair. Kita buat sesuatu supaya bertambahnya kebaikan. Ini dilakukan oleh para sahabat di depan Nabi SAW. Nabi SAW bila berwuduk, air wuduk ditadah oleh para sahabat, disapu, diusap ke muka dan ke badan mereka. Tabarrukan, ambil berkat. Padahal apa? Tak ambil air lain, banyak lagi air lain. Kenapa ambil air yang gugur daripada jasad Nabi SAW ketika Nabi berwuduk? Kali itu namanya tabarruk. Kalau syirik, kenapa Nabi biar? Kan Nabi orang yang menentang syirik. Kemudian Nabi SAW sendiri apabila baginda tahallul, cukur kepala, baginda sendiri yang memerintahkan agar rambut baginda itu diedarkan, dibahagi-bahagikan kepada sahabat, dia tabarraku bihi, supaya sahabat boleh ambil berkat. Dan salah seorang sahabat, Sayyidina Khalid bin Awalid radhiyallahu anhu, ambil 3 helai rambut Nabi, letak dalam kain serban, bawa pergi berperang. Sayyidina Khalid cerita apa pada orang ramai? Sayyidina Khalid kata, semenjak daripada saya letak rambut Nabi SAW dalam kain serban saya, senantiasa Allah beri kemenangan kepada saya dalam peperangan. Yang bagi kemenangan rambut ke Allah, Allah juga. Tapi tidak salah kita itu mengambil berkat daripada rambut Nabi, daripada pakaian Nabi, daripada pakaian orang soleh. Bahkan di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana seorang Rasul mengambil berkat kebaikan daripada pakaian seorang Rasul yang lain.
Nabi Yaqub alaihissalam apabila diuji dengan masalah mata, maka diambil berkat daripada baju Nabi Yusuf alaihissalam, seorang rasul dan anak kandung beliau sendiri, diusap ke muka Nabi Yaqub alaihissalam dengan izin Allah, sembuh daripada masalah mata. Habis syirik kan? Kenapa tak minta terus dengan Allah? Ya, yang minta dengan Allah itu namanya hakikat. Yang usap baju itu namanya asbab. Ambil Panadol pun syirik. Kalau kita iktikad Panadol yang menyembuhkan. Hina air rebusan Tok Ali pun syirik. Kalau kita anggap air Tok Ali yang bagi kita tenaga, maka dia keliru, tak boleh beza antara hakikat dan juga asbab. Ini punca lari daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya benda-benda yang baik, ambil berkat dan sebagainya, dilabelkan sebagai syirik. Yang lebih serius adalah istighasah. Apa dia istighasah? Minta tolong. Ghaus, pertolongan. Istighasah yastaghisu, minta tolong. Baik, minta tolong ni di kalangan umat Islam ada yang sepakat, jelas, tidak ada khilaf, iaitu minta tolong dengan Allah Ta'ala. Tu hakikat sebenar. Walaupun zahir kita minta tolong dengan menteri, walaupun zahir kita tak tolong dengan rakyat, hakikat yang tolong kita adalah Allah. Tengok yang berlaku perubahan kerajaan baru ni pun jelas kan? Siapa sangka? Macam sekelip mata terjelas, terzahir, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Tu hakikat nama dia. Tak payah kempen lah kita kan, tak payah ngundi lah kita, dah Allah Ta'ala yang beri belaka. Itu nama asbab. Kita kempen, kita pasang bendera, kita pergi ngundi, itu namanya asbab. Jadi dia tak faham di situ. Kalau hakikat minta tolong Allah, tak ada balas langsung. Iza sta'anta, kata Nabi SAW, fasta'in billah. Bila minta tolong dengan Allah. Kemudian minta tolong dengan makhluk, boleh ke tidak? Di situ masih sepakat lagi. Minta tolong dengan makhluk, yakni minta tolong dengan lain pada Allah, ada hak boleh, tak ada masalah. Ada yang haram, bahkan syirik. Sekarang ni soalan dia, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Di situ berlaku kekeliruan, berlaku pertikaian antara Ahlussunnah wal Jamaah dan golongan yang keliru tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah macam mana dalam bab minta tolong dengan makhluk? Ahlussunnah wal Jamaah bab minta tolong dengan makhluk ini, baik kita minta tolong dengan makhluk yang masih hidup di alam dunia, atau kita minta tolong dengan makhluk yang telah meninggal dunia berpindah ke alam arwah, dua-duanya adalah haram dan syirik kalau dengan iktikad bahawa makhluk itulah yang memberi, bukannya Allah Ta'ala. Walaupun dia masih hidup, kalau kita ingat dia lah yang beri, tak boleh. Tetapi tidak haram dan syirik kalau dengan iktikad bahawa dia hanya asbab yang tak boleh buat apa-apa, yang bagi secara hakikat adalah Allah. Tu okey. Di sisi sebahagian umat Islam yang keliru tentang pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, dia kata macam mana? Dia kata minta tolong dengan makhluk yang masih hidup atas dunia, itu okey. Itu tak apa, tak syirik. Tapi kalau kamu minta tolong dengan makhluk yang telah meninggal dunia, telah berpindah ke alam barzakh, itu haram dan syirik. Mudah ceritanya, tak tolong orang mati lah. Baik, ini keliru. Ini popular ya. Pegangan macam ni popular dalam masyarakat, tapi keliru. Kerana kayu ukur dia bukan hidup dan mati. Dalam Islam, mati bukan makna habis. Mati makna berpindah alam. Kalau kata minta tolong orang hidup, okey, tak ada masalah, tidak syirik. Cuba perhatikan kes pengikut Ayah Pin. Kita lain, ni pengikut Ayah Pin. Ketika Ayah Pin masih hidup lagi, Ayah Pin hidup ke mati dah? Tak tahu. Mati dah. Katalah ketika dia hidup dahulu, pengikut dia pergi minta tolong Ayah Pin. Syirik ke tak? Pengikut Ayah Pin minta tolong Ayah Pin itu syirik. Kerana ketika mana dia pengikut Ayah Pin tak tolong Ayah Pin dengan iktikad bahawa Ayah Pin itulah yang beri, Ayah Pin itu Tuhan bagi dia, maka syirik. Tapi kalau kita, misalnya kita ni sekampung dengan Ayah Pin, orang macam kita kalau minta tolong Ayah Pin tak syirik. Kita duduk sekampung Ayah Pin, kita jumpa Ayah Pin, demo telah akad beg kawan, minta tolong Ayah Pin suruh akad beg. Syirik tau. Tak syirik, sebab bagi kita minta tolong atas dasar mutu makhluk yang tak boleh buat apa-apa. Adapun minta tolong dengan yang telah meninggal dunia atas nama itu hanyalah asbab, di sisi Ahlussunnah wal Jamaah tidak syirik, bahkan dilakukan oleh sahabat. Dalam kitab Fathul Bari, susunan Amirul Mukminin fil Hadis Ibn Hajar Asqalani rahimahullah taala, beliau membawakan dengan sanad yang sahih. Salah satu orang sahabat di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pergi ke makam Nabi SAW. Ketika itu
beliau merintih-rintih dan meminta tolong pada Nabi SAW yang telah wafat. Kata beliau, ya Rasulullah, istasqi li ummatik. Wahai Rasulullah, tolonglah minta hujan buat umatmu. Nabi dah wafat. Tak lama dia terlelap, tertidur di sisi makam, didatangi oleh Nabi SAW dalam mimpi. Dan sebahagian daripada orang dia sangat sensitif dengan mimpi. Oh, dia tahu apa mimpi, sikit-sikit mimpi. Kalau kita banyak tidur lah. Apa buat agama kita ni mimpi? Bukan segalanya mimpi. Sumber hukum bukan mimpi. Sumber hukum hak 12 dalam ilmu usul fiqh itulah. Quran, sunnah, ijma', qiyas, istihab, ihtisan, sadu, zara'i, masalah mursalah dan sebagainya. Al-ahlam ada ke? Mimpi sebagai sumber hukum tak ada. Mimpi ni hanya mubasyirat, berita gembira, kata Nabi SAW. Sahabat tanya mubasyirat tu ke dia? Nabi jawab, ar-ru'yas salihah, mimpi-mimpi yang molek tu mubasyirat. Jadi dia bermimpi, Nabi SAW sampaikan salam pada Sayyidina Umar dan bagi sedikit pesanan. Bila dia bangun tidur, jumpa Sayyidina Umar, cerita apa yang berlaku. Kalaulah betul syirik minta tolong orang mati, takkan Sayyidina Umar tinggal diam? Sayyidina Umar ni orang yang keras, tegas bertahankan Islam. Sayyidina Umar tengok benda syirik, Sayyidina Umar diam macam tu, jawab salam, nangis macam tu je. Tak betul. Jadi di sisi kita, orang mati ni dia hanya berpindah alam. Kalau dari segi hakikat, hak hidup tak ada apa juga. Hak hidup ni tak ada apa satu. Mana dalil? Dari ayat Quran. Allah berfirman pada Nabi SAW, Kul la amliku li nafsi naf'an wala darra. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tak milik untuk diri aku sendiri sebarang manfaat ataupun mudarat. Bila tu Allah perintah Nabi suruh beritahu macam tu? Masa Nabi masih hidup. Maknanya ketika Nabi hidup lagi, kalau suluh dengan suluhan hakikat, Nabi pun tidak boleh buat apa-apa. Manfaat mudarat semua daripada Allah belaka. Tapi kalau dari segi asbab, memang Allah Ta'ala jadikan Nabi SAW ini sebab kepada kebaikan. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan Nabi itu Allah jadikan rahmat kepada segala alam. Itu asbab nama dia. Jadi bila keliru asbab dengan hakikat ni, yang jadi gelinci ahli sunnah wal jamaah ni. Cuba tengok satu ayat Quran. Satu ayat ada dua-dua. Allah berfirman, wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Bukan kamu yang melontar. Allah kata bukan kita buat. Id ramaita, ketika mana kamu melontar. Allah kata kita buat pula. Walakinna Allah rama, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang melontar. Dia macam mana? Sekejap Allah kata bukan kita melontar, Allah nafikan perbuatan daripada manusia. Kemudian Allah kata izramaita, Allah isbatkan balik perbuatan kepada manusia. Adakah ayat Quran sama ayat Quran bercanggah? Mustahil. Kita yang kena faham dengan kefahaman ahli sunnah wal jamaah. Jadi kefahaman kita adalah wa ma ramaita khalqan izramaita kasban walakinna Allah rama haqiqatan. Bukan kamu yang melontar secara menciptakan pelontaran. Al-khalqu lillah, yang mencipta hanya Allah saja. Izramaita kasban, ketika mana kamu melontar sebagai usaha dan ikhtiar. Etika ahli sunnah wal jamaah ni, Allah jadikan bagi makhluk tu usaha dan ikhtiar. Walakinna Allah harama haqiqatan, dan Allah juga yang bagi usaha ikhtiar. Maknanya lontaran tu hakikatnya daripada Allah jugalah. Kan selesai. Tak timbullah isu mensyirikkan amalan-amalan tawassul, tabarruk, istighosah. Jadi menjadi tugas ahli-ahli pondok menjelaskan benda ni secara orang faham. Sekarang ni banyak orang tak faham. Doa tepi kubur, dia angkat sembah kubur dah. La ilaha illallah. Berdoa tepi kubur saja, bukan pergi sembah kubur. Sembah apa orang mati dah? Alah-alah kalau nak sembah lain pada Allah, baik sembah orang hidup. Betul tak? Sembah apa orang mati? Mati tu dalil dia bukan Tuhan. Takkan Tuhan mati. Tapi su'uzon telah berlaku dalam fikiran sebagai umat Islam, sehingga amalan-amalan yang soleh yang baik dianggap amalan yang syirik.